Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, sidang penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, semoga kita terus diberikan nikmat kesihatan oleh Allah Ta'ala dan juga nikmat istiqamah dalam melakukan segala amalan-amalan saleh sepanjang Ramadan pada kali ini. Salah satu amalan saleh yang sepatutnya kita perbanyakkan pada bulan Ramadan ini ialah salat secara berjamaah. Bila mana kita sebut tentang salat ini, salat merupakan kewajipan dan tuntutan sebagai seorang Muslim. Siapa yang meninggalkan salat, maka dia berdosa besar kerana ingkar kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala sebut dalam Al-Quran, wa aqimus salah wa atuz zakah wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Dan dirikanlah kamu akan salat serta berilah zakat dan taatlah kamu kepada Rasulullah supaya kamu beroleh rahmat. Jadi jelas ayat ini menunjukkan bahawa salat merupakan kewajipan yang perlu wajib dilaksanakan bagi setiap Muslim. Selain itu, salat menjadi satu perkara yang penting dan perlu dilaksanakan kerana salat ini merupakan satu amalan pertama sekali yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Sebagaimana dalam riwayat menyebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Sesungguhnya perkara pertama sekali yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya di akhirat kelak adalah salat. Jika soal tentang salat ini selesai, maka insya-Allah persoalan-persoalan lain tentang ibadah-ibadah lain yang dilakukan oleh hamba itu akan mudah dilepasi oleh hamba tersebut di akhirat kelak. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Maka salat ini satu perkara yang sangat-sangat penting. Dan kita lihat pada hari ini seolah-olah solat ini satu perkara yang enteng, satu perkara yang mudah, dan ramai orang Muslim yang meninggalkan solat. Tetapi peliknya, bila masuk Ramadan, semua Muslim akan ingat akan puasa, ingat akan puasa. Tetapi soal yang lebih penting daripada itu bukanlah kita nak kata puasa tak penting, tetapi walhal disebutkan solat itu lebih penting berbanding ibadah-ibadah lain. Maka tidak sewajarnya seorang Muslim itu meninggalkan perkara yang asas, perkara fardu yang asas, iaitu solat. Sidang penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, solat yang kita kerjakan sudah pastinya kita nakkan solat itu sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tak nak seperti yang disebutkan dalam satu riwayat, solat yang dikerjakan oleh manusia itu bila diangkat oleh malaikat untuk bertemu dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tolak solat itu seumpama membuang kain buruk ke atas muka orang yang melakukan solat dengan alasan solat itu tidak sempurna atau solat itu dilakukan tidak ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu cara untuk kita memastikan solat kita itu solat yang sempurna, maka perlu dipraktikkan dalam kehidupan kita solat secara berjamaah. Solat berjamaah ini satu perkara yang penting dan wajar kita lakukan, wajar kita praktikkan dalam kehidupan seharian kita. Dan waktu yang terbaik untuk kita mulakan titik permulaan untuk kita melakukan solat berjamaah itu ialah pada bulan Ramadan ini. Walaupun dalam tempoh PKP, Perintah Kawalan Pergerakan
yang sedang berlangsung sekarang ini, kita tidak dibenarkan untuk pergi ke masjid, maka gunakan peluang yang ada untuk kita mengimarahkan rumah tangga kita. Kita imarahkan rumah kita untuk kita melakukan solat secara berjamaah bersama keluarga kita masing-masing. Sidang penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, pada kali ini kita kongsikan kepentingan dan hikmah solat berjamaah. Terdapat pelbagai pandangan ulama tentang hukum solat berjamaah ini. Antara yang terlalu rigid dan sangat berat ialah pandangan daripada Imam Ahmad bin Hanbal, iaitu pandangan mazhab Hanbali, mengatakan bahawa solat berjamaah ini hukumnya adalah wajib aini. Solat berjamaah hukumnya adalah wajib aini. Bagi siapa? Bagi setiap lelaki muslim yang merdeka, yang akil baligh, yang bermukim tanpa ada keuzuran. Jadi pandangan Imam Ahmad bin Hanbal ini sangat berat, sehingga kan pandangan beliau mengatakan bahawa solat berjamaah itu adalah wajib aini, wajib bagi setiap lelaki yang merdeka, yang muslim, yang akil baligh, yang bermukim tanpa ada sebarang keuzuran, maka wajib dia untuk melakukan solat berjamaah. Namun pada pandangan ulama yang lain, contohnya Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahawa solat berjamaah ini hukumnya adalah fardu kifayah, di mana apabila ada satu jemaah didirikan dalam sesuatu qaryah ataupun kumpulan, maka ahli qaryah yang lain akan terlepas daripada dosa. Ini pandangan yang lebih ringan. Sidang penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, pandangan Imam Asy-Syafi'i dan juga sebahagian ulama-ulama yang lain menganggap bahawa hukum salat berjamaah ini adalah sunat muakkad, dan juga pandangan ini disokong oleh mazhab Imam Malik dan juga mazhab Imam Abu Hanifah, dan juga ramai di kalangan pandangan ulama daripada mazhab Syafi'i. Sidang penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, walaupun kita melihat pandangan yang paling zahir dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahawa solat berjamaah itu adalah fardu kifayah, mari sama-sama kita melihat beberapa dalil, khususnya dalam hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang betapa Nabi SAW itu menitik beratkan soal solat berjamaah. Antaranya disebutkan dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, saya bacakan maksudnya, sungguh alangkah ingin aku menyuruh para sahabat melakukan solat, dan aku suruh seorang untuk mengimaminya. Kemudian aku pergi bersama beberapa orang yang membawa beberapa ikat kayu bakar, menuju ke rumah orang-orang yang tidak ikut solat berjamaah untuk membakar rumah mereka dengan api. Ini satu amaran Nabi SAW. Walaupun Nabi memberikan amaran ini, tetapi dalam sejarah Nabi SAW, dalam sirah, tidak pernah Nabi lakukan. Jadi pandangan ulama mengatakan bahawa Nabi sangat-sangat menitik beratkan soal solat berjamaah di kalangan para sahabat. Maka kita sebagai umat Nabi juga perlu kita faham dan kita lihat bahawa betapa pentingnya dan betapa Nabi sangat-sangat mementingkan solat secara berjamaah ini. Kemudian dalam hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, mafhumnya, barang siapa yang ingin berjumpa
dengan Allah Ta'ala di kemudian hari, iaitu di hari akhirat, dalam keadaan muslim, maka hendaklah ia memelihara solat 5 waktu ini dengan melakukannya di mana adanya seruan azan, iaitu di mana tempat dilaungkan azan. Kalau di tempat kita masjid ataupun di surau, kerana sesungguhnya Allah telah menetapkan, mensyariatkan jalan-jalan menuju hidayah, dan sesungguhnya melakukan salat 5 waktu dengan berjamaah adalah termasuk jalan-jalan menuju hidayah. Maka sekiranya kamu salat di rumah-rumah kamu sebagaimana orang lalai melakukannya di rumah, maka berarti kamu telah meninggalkan sunnah, yakni ajaran Nabi kamu. Dan jika kamu meninggalkan sunnah Nabi kalian, nescaya kamu akan tersesat. Beberapa poin yang boleh kita ambil daripada hadis Nabi SAW ini. Yang pertama sekali, Nabi SAW menyebutkan bahawa hendaklah kamu mendirikan solat 5 waktu di mana seruan azan dilaungkan. Maknanya bagi kaum lelaki ini, apabila dia mendengar seruan azan, maka hendaklah pergi ke tempat di mana laungan azan itu dilakukan, iaitu di masjid ataupun di surau. Hendaklah, perkataan hendaklah di sini, dalam kata lain, Nabi SAW sangat-sangat menitik beratkan soal solat berjamaah. Kemudian yang keduanya, kita melihat poin yang Nabi SAW nak berikan kepada kita, iaitu solat berjamaah ini merupakan jalan-jalan untuk menuju hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya, kalau kita inginkan satu petunjuk hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang terbaiknya solat itu dilakukan secara berjamaah. Dan sudah tentunya bila kita sebut hidayah ini, bila mana kita melakukan jalan-jalan menuju hidayah, maknanya kita nak jadi orang baik. Solat berjamaah akan membentuk peribadi kita sebagai peribadi seorang yang baik dan mulia. Kalau kita nak membentuk sifat-sifat akhlak yang mulia dalam diri kita, maka solat berjamaah ini antara jalan yang disebutkan, yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Itu yang kedua. Yang ketiganya, poin yang Nabi nak sebutkan dalam hadis tadi, ialah Nabi menjelaskan kepada kita bahawa solat berjamaah itu merupakan sunnah ataupun ajaran ataupun millah, perjalanan yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah SAW. Nabi tunjukkan dalam sirah baginda, dalam kehidupan baginda, ditunjukkan kepada kita melalui sirah-sirah ini, Nabi melakukan solat secara berjamaah. Sehingga kan kalau kita lihat dalam sirah, saat Nabi gering, saat Nabi sakit sekalipun, Nabi tetap melakukan solat berjamaah. Sehinggalah di saat-saat akhir itu, barulah Nabi tak mampu untuk menjadi imam, maka Nabi SAW serahkan tugasan imam itu kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini menunjukkan bahawa itu adalah millah, jalan yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka bila mana kita mengingkari sunnah Nabi, kita tak buat sunnah yang ditunjukkan oleh Nabi, maka kata Nabi SAW, kamu meninggalkan sunnah Nabi kalian. Nabi kata, kamu telah tinggalkan sunnah Nabi kalian, maka nescaya kamu akan sesat. Petunjuk apa lagi yang perlu kita ikut kalau bukan petunjuk yang datang daripada Nabi SAW? Dan petunjuk ini penting untuk kita ikuti, turuti, untuk memastikan diri kita ini berada pada landasan dan jalan yang sebenar-benarnya. Hadis tersebut hadis riwayat Muslim. Sidang penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, satu lagi dalil yang kita nak kongsikan pagi ini, dan insya-Allah hikmah kita akan sambung pada siri yang akan datang.
Dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada kisah seorang lelaki yang buta datang bertemu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanyakan kepada baginda Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya tidak ada orang yang memimpinku ke masjid. Apakah ada keringanan bagiku untuk solat di rumahku?" Ada seorang yang buta datang bertemu dengan Rasulullah. Dia kata, "Tak ada sesiapa yang memimpin aku pergi ke masjid untuk solat berjamaah. Adakah ada keringanan, ada rukhsah untuk dia untuk tidak pergi ke masjid, untuk tidak solat berjamaah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Apakah kamu mendengar seruan azan?" Maka orang buta itu menjawab, "Ya Rasulullah, aku mendengar seruan azan." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalau begitu, penuhi seruan itu. Kalau kamu dengar seruan azan itu, maka pergilah ke masjid. Solatlah berjemaah di masjid." Itu mafhum daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, dan hadis ini dimasukkan dalam Sahih Muslim. Ya. Baik. Jadi kalau kita lihat pada hadis tersebut, kita melihat bagaimana seorang buta yang pada pandangan kita beliau ini ada keuzuran, tak perlu pergi ke masjid, tetapi apa yang disebutkan oleh baginda Rasulullah, kamu dengar azan, kamu wajib untuk pergi ke masjid dan solat secara berjamaah. Ini tiga dalil ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya dan betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat menitik beratkan soal solat berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita dengar menjadi satu gambaran jelas kepada kita, untuk kita praktikkan dalam kehidupan seharian kita. Khususnya kita nak bermula daripada Ramadan pada kali ini, walaupun kita tak mampu dan tidak dibenarkan untuk mengimarahkan masjid, tetapi kita masih ada peluang untuk mendirikan solat secara berjamaah di rumah masing-masing bersama dengan keluarga. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan sambung pada siri yang akan datang berkaitan dengan hikmah solat berjamaah. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.